Ada tak? Ada tentang riba, Ustaz. Ialah di dalam kehidupan sistem moden ni banyak berpeluang dengan riba juga. Okey. Kita menyimpan duit di dalam bank. Okey. Misalnya, jadi saya hanya teringat ada ayat Al-Quran yang mengatakan kalau kita tahu hukum riba itu, kalau kita berhenti, okey. Tapi kalau kita kembali, wa man ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Okey. Barang siapa kembali, ya neraka lah tempatnya dan dia kekal di dalamnya. Okey, soalan dia. Kekal di dalamnya itu bagaimana? Sedangkan kalau kita muslim kan kita akan Okey. Faham. Datuk Suhaili ni orang mana? Saudi. Itu suara macam GPS. Gura-gura Jadi datuk dia muskil. Orang yang makan riba, jadi Allah kata khalidina fiha, dikekal dalam neraka. Dengar baik-baik. Semua ayat Quran, kalau kata orang yang mukmin, orang Islam buat dosa kekal dalam neraka, maksudnya kekal di situ ialah dia diduduk dalam keadaan azab yang sengsara. Bukan makna kekal, makna abada. Adapun kalau orang kafir, maknanya kekal abada. Maksudnya selama-lama. Kalau orang mukmin, tidak ada kita boleh terjemah dengan makna kekal. Kerana Quran itu ditafsirkan dengan hadis. Yang tafsir Quran Nabi SAW. Nabi menafsirkan bahawasanya sebanyak mana pun dosa yang dikerjakan oleh orang Islam, dia tidak akan kekal di dalam neraka. Dalam kitab Sahih Ibn Hibban, penduduk syurga bertanyakan keluarga masing-masing yang ada di neraka dan minta syafaat Nabi. Lalu Nabi kata kepada malaikat, pergi ke neraka dan keluarkan orang yang amalnya sedikit. Mereka masuk neraka sebab dosa banyak, amalnya sedikit. Nampak? Sedekahnya 100 sebulan, rasuah sejuta. Jadi masuk neraka dia. Okey, keluarkan. Bila dikeluarkan, ramailah berbondong-bondong pergi masuk syurga. Okey, ceritanya. Bila dah keluar, ada lagi kah? Jawabnya ada lagi, kata malaikat. Mana? Siapakah? Orang Islam yang hanya mengucap 2 kalimah syahadah. Tak ada amal langsung. Tak ada semayang, tak ada puasa, tak ada zakat, tak ada haji. Kerja mencuri, minum ketum, berjudi, main nombor ekor. Faham lagi? Cuma dia yakin Allah itu Tuhan, Nabi itu Rasul. Okey, Nabi kata keluarkan siapa saja yang dalam neraka yang ada 2 kalimah syahadah dalam hatinya. Amal tak ada. Akhirnya dikeluarkan semua sekali yang mukmin, tinggal yang kafir saja. Bila keluar, lalu dikunci pintu neraka, dan Nabi kata lepas ini tidak ada lagi orang yang keluar, kerana sekurang-kurang mukmin semuanya sudah keluar. Dan mereka pun masuk dalam syurga, lalu ditutup pintu syurga. Lepas ini tidak lagi akan masuk ke dalam syurga, kerana semua orang mukmin sudah masuk dalam syurga. Jadi bila kita dengar ayat mengatakan kalau orang beriman buat dosa kekal dalam neraka, maksudnya bukan kekal abadi, maksudnya masa yang panjang. Macam hukuman lah. Orang kamu kena pendek saja, berapa? 3 bulan jail. Tapi ada orang yang kena jail lama, 12 tahun. Jangan politik. Contoh. Contoh, faham lagi. Jadi tapi kalau yang jahat seumur hidup tak keluar-keluar, mati dalam jail, itu melampau-lampau tu. Jadi ada orang 3 bulan saja. Tapi jangan pula orang LHK yang kata, kalau gitu ustaz, tak apalah kita buat jahat. Sebab kita akhirnya akan keluar juga daripada neraka. Kita tak lama duduk. Kita hanya duduk 1000 tahun saja dalam api. Akhirnya kita keluar juga. Boleh duduk tak 1000 tahun dalam api? Datuk boleh 1000 tahun? Boleh? Yang mati-mati tu kita tanya bomba, tanya hospital, berapa minit? 6 minit terbakar mati. 6 minit kita dibakar, 7 minit dibakar lah. Duduk perangkap dalam kereta tu. Rumah terbakar kan? Biasanya 5 minit, 6 minit, 7 minit mati. Hancur, terbakar semua. Okey? Dan kita nak duduk 1000 tahun dalam api neraka.
Api lighter pun jam kita. Nah, balik ambil obat nyamuk. Lighter lah, lighter. Ambil lighter, 1 minit je nyalakan kat hidung ni. Lagi. Nampak? Mukamu comel 1 minit memang jadi zombie. Ni jangan kita kata tak apalah, kita jahat lagu mana pun ustaz kabodah semalam, kita akan keluar juga. Jangan. Kenapa? Kerana orang yang paling ringan dalam neraka, paling ringan. Tak ada orang lebih ringan daripada dia. Dia ni tidak dibakar. Ini Nabi cerita, orang paling ringan dalam neraka, dia hanya diberi pakai sepasang selipar. Selipar ni daripada api neraka. Bila dia pakai, panasnya selipar ini, otak dia menggelegak macam bubur di dalam periuk. Gluk 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 gluk. Masak terus otak. Panasnya selipar. Nah, lalu dia berkata, akulah yang paling azab di dalam neraka. Sedangkan Nabi kata dia yang paling ringan. Macam yang orang yang paling miskin dalam syurga. Dia paling miskin. Oleh kerana Nabi kata dia paling sedikit amal, orang lain semua lebih senang dari dia. Dia yang paling sedikit, Datuk. Dia ni oleh kerana terlalu sedikit, paling sedikit, Allah hanya bagi dia tanah seluas Yaman sampai Syria. 5,000 kilo. Yaman sampai Syria. Istana daripada emas. Bukan PPRT, istana daripada emas. Dan isteri dia itu 70 orang. Datuk berapa isteri? Satu tu je lah. Nampak tak? Tu mujur ada. Ini 70 tu kawa ibarat raba, yang sama umur tidak bertambah, yang dara selama-lamanya, makin hari makin cantik. Bila dia tengok tanah seluas Yaman sampai Syria, dia tengok istana daripada emas, isteri 70 orang yang comel, semua umur 30, tak tambah jadi 31. Dia pun kata, terima kasih ya Allah, aku paling kaya. Nabi pun gelak. Tengok, dia ingat dia paling kaya, padahal dia yang paling miskin. Sebab tu jangan kita rasa susah nak beramal. Apa saja yang kita sempat, buatlah. Bila kamu beramal, Allah bayar. Bila Allah bayar, bukan macam kerajaan manusia bayar. Kerajaan manusia miskin. Allah ni ghaniyun 'anil alamin. 2 rakaat kamu semayang sunat subuh, Allah bayar mahal daripada dunia ini. Wallahu a'lam.